Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan tuan pengerusi, tuan-tuan imam, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan semua, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya yang memberikan kita peluang sekali lagi untuk bertemu pada hari ini untuk meneruskan lagi sesi pengkuliahan kita yang mana kita ini belajar doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan situasi-situasi yang tertentu. Kalau macam ni apa nak baca kan. Jadi tuan-tuan, sebelum daripada tu, kita hari ini berada pada, kita dah masuk dah 4 Muharram. 4 Muharram. Jadi Muharram, nama pun Muharram dengan haram kan. Jadi maksudnya diharamkan kan. Jadi Muharram juga termasuk satu bulan daripada bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut. 3 yang berturut-turut dan 1 tengah-tengah Rejab. Iaitu Zulqa'dah, bulan lepas Zulhijjah, sekarang Muharram. Jadi Muharram juga adalah bulan-bulan haram. Jadi perkataan haram ni tuan-tuan, haram kan, kalau kita dongak haram, apa maksud haram? Haram tak boleh lah, jangan kan, tak boleh, jangan, no, itu haram kan. Jadi haram, asal perkataan haram ni juga adalah perkataan yang menarik lah tuan-tuan. Jadi haram, maksud yang pertama tak boleh, haram. Tetapi dalam masa yang sama Arab juga guna perkataan haram. Dia kata ihtarama ar-rajul ataupun ihtarama at-talib al-ustazah. Ihtarama itu menghormati, pelajar itu ustaznya, ataupun pelajar hormat ustaz, hormat. Jadi asalnya itu, apa kaitan dia dengan tak boleh tadi, haram? Perkataan yang sama, haram, tak boleh, dengan hormat. Jadi kalau kita hormat seorang tu, maknanya kalau kita respect orang tu, orang tua ko, ustaz kita ko, mak ayah kita, kita takkan buat sesuatu benda yang lebih kan. Maknanya kita takkan tinggi suara, kita takkan cakap, kita tak buat. Yang tu maksud haram. Kenapa kita haramkan benda tu kepada kita? Sebab kita hormat dia. Okey, jadi kita tak buat sesuatu sebab hormat. Demikian juga bulan haram, Muharram, nama pun Muharram, bulan yang mana dilarang untuk kita melakukan apa-apa sahaja, benda-benda yang boleh menyebabkan kita bergaduh, kita berperang. Pilihan raya macam mana? Yang tu tuan-tuan fikirlah. Pilihan raya tu dia tak apalah kan, tapi janganlah sampai maki-maki orang. Bulan ini bulan haram, bulan haram, dihormati. Kenapa kita haramkan diri kita daripada melakukan benda-benda yang Allah Ta'ala larang ni? Sebab kita menghormati sahibus syara'. Sahibus syara' Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata sesungguhnya bilangan bulan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12. Bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Minha arba'atun hurum, daripadanya ada 4 yang haram. Jadi kita tak buat benda-benda tu kerana menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Yang tu berkaitan dengan kelebihan, keistimewaan bulan-bulan haram. Apa lagi? 1 Muharram hari tu cuti tak? Anak-anak kita cuti kan. Jadi kenapa kita cuti? Apa kelebihan 1 Muharram tu? Tak ada. 1 Muharram, 1 Muharram sama seperti 2 Muharram kan? Sama seperti 29 Zulhijjah. Tapi kenapa kita cuti? Kerana orang Malaysia suka tahun baru, itu ya kan. Orang Malaysia memang suka tahun baru.
Tahun baru Masihi dia cuti, New Year cuti kan. Tahun baru Cina cuti. Tahun baru Islam pun kita cuti kan. Kita memang suka dengan tahun baru. Konon-konon nak azam baru lah konon kan. Tak ada dah kan. Kalau nak azam tu tahun apa, hari apa pun tak apa sebenarnya. Jadi nak beritahu sebenarnya tak ada apa-apa kelebihan pun satu Muharram berbanding dua Muharram berbanding tiga Muharram sama tapi mungkin ini cadangan untuk masa-masa hadapan lah kan. Kalau nak cuti lah, kita nak ambil satu hari yang istimewa dalam Islam ni untuk cuti kan. Cadangan dia adalah pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Yang tu ada signifikan dia. Hari Arafah kita buat apa? Orang wukuf, kita buat apa kat sini? Kita puasa kan. Yang tu ada signifikan dalam Islam sebab apa? Yang ni pun dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari daripada Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab, seorang Yahudi bertanya kepada Umar, dia kata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Satu ayat yang engkau baca di dalam kitab engkau, iaitu Al-Quran, yang engkau baca, "Lau alaina ma'syaral yahud." Kalaulah ke atas kami orang-orang Yahudi ini, nazalat, turun ayat tu tadi, "Lattakhadna dzalikal yauma 'ida." Nescaya kami akan ambil hari itu sebagai hari raya. Kalau hari tu kalau ayat tu turun pada hari itu, saya kami ambil hari itu sebagai hari raya. Lalu Umar Amirul Mukminin tanya kepada orang Yahudi ni tadi, "Ayyu ayah?" Ayat yang mana satu? Dalam Al-Quran ada banyak ayat, 6,236 ayat dalam Al-Quran. Ayat yang mana satu? Lalu kata orang Yahudi ni tadi, orang Yahudi yang tak masuk Islam ni tadi, dia kata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Hari yang telah aku sempurnakan agama aku, akmaltu lakum dinakum, kepada kamu, dan aku sempurnakan juga nikmat aku ke atas kamu, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Maknanya kalau hari sebelum tu Islam tak sempurna lagi, hari ayat tu turun, Islam dah sempurna. Kalau turun ayat ni waktu kami, hari apa turun ayat ni, kami nescaya kami jadikan sebagai perayaan. Lalu kata Umar, qad arafna, kami benar-benar tahu zalikal yaum, kami tahu hari bila surah itu, ayat itu turun, wa makana alladhi nazalat fihi, dan tempat yang diturunkan padanya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qaimun, dalam keadaan Nabi tengah berdiri waktu tu, bi Arafah, di Arafah, yaumal jumu'ah, pada hari Jumaat. Jadi ayat ni tadi tuan-tuan, al-yauma akmaltu lakum, hari yang telah aku sempurnakan kepada kamu agama aku, nikmat aku, dan aku redha Islam, dia turun pada hari Arafah. Hari Arafah. Nabi buat haji berapa kali dalam hidup Nabi? Sekali kan? Sekali. Hajjatul yang terakhir tu, Hajjatul Wada' tu. Yang tu sekali Nabi buat. Jadi Nabi berada di Arafah untuk apa? Haji lah. Wukuf haji. Jadi waktu itu ayat ini turun. Jadi kalau kita nak cuti kan, cadangan lah kan, tak tahu sekarang ni ada macam-macam kerajaan nak jadi kat Malaysia ni kan, dia boleh cadang lah untuk kita cuti pada hari Arafah kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik, kita belajar apa tadi? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah doa yang terakhir. Saya saja buka muka surat ni yang kita belajar 2 minggu lepas, doa man khafa zulmas sultan, doa bagi orang yang takut kezaliman sultan, orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa atas dia tu ada macam-macam, mungkin pemimpin paling atas ataupun bawah dia sikit, kita di bawah kan. Jadi mungkin ada yang orang yang berkuasa atas kita takut dengan kezaliman yang dia akan lakukan kepada kita. Kita baca doa ini jadi kita dah syarahkan doa ini, kita sambung. Hari ni kita nak masuk tajuk yang baharu. Yang ni yang last. Yang ni yang last kita belajar itu a'udzubillahilladzi okey, yang ni yang kita last belajar. Hari ni kita nak masuk tajuk yang baru, ad-du'a'u 'alal adu, doa
ke atas musuh. Doa ke atas musuh. Okay. Jadi kita nak tengok hadisnya. Hadis yang diriwayatkan daripada An Abdillah, maksud apa tadi? Ke surat 383. Ya tuan. An Abdillah bin Abi Aufa. Yang pertama sekali kita nak tahu hadis ini datang daripada siapa? Yang pertama sekali diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, At-Tabarani dan selain mereka. Siapa Abdullah bin Abi Aufa? Abdullah bin Abi Aufa adalah sahabat Nabi SAW. Dia terlibat dengan perjanjian Hudaibiyah. Abdullah bin Abi Aufa ni, maknanya dia kemudianlah dia berada dia masuk Islam mungkin di Madinah. Dia terlibat dengan perjanjian Hudaibiyah. Bila perjanjian Hudaibiyah berlaku? Selepas daripada perang Ahzab. Habis perang Ahzab tu, perang Khandaq, kita panggil perang Khandaq tu, Nabi, orang kafir semua lari balik ke rumah masing-masing. Lepas tu Nabi SAW bermimpi mengerjakan haji, lalu dia kumpul orang dan dia pergi haji. Jadi orang-orang Quraisy ni dengar Nabi buat haji, hari tu tak dapat serang. Sebab Nabi buat longkang, buat longkang tak dapat masuk Madinah. Jadi dia orang pun balik, dengan angin kuat semua dia orang balik. Dengar Nabi nak pergi haji, nak pergi Mekah balik. Nabi dekat Madinah, dekat atas, turun nak pergi buat haji di Mekah. Dengar dia orang arahkan pasukan untuk pergi blok jemaah haji ni tadi untuk bunuh untuk bunuh. Tapi akhirnya dia orang Nabi jemaah haji ni tadi ikut jalan-jalan yang orang tak sangka lah. Akhirnya dia dah dekat sangat sampai Hudaibiyah. Nabi dah sampai Hudaibiyah. Hudaibiyah hari ni lebih kurang setengah jam kot naik kereta. Daripada Kaabah atau Masjidil Haram, kalau kita nak pergi Hudaibiyah naik kereta dalam setengah jam lah. Setengah jam. Jadi dah dekat sangat. Jadi kalau dia bunuh juga dekat situ, dia akan dipertikai. Sebab Arab Mekah Quraisy, mereka adalah penjaga Kaabah. Jadi mereka akan lindungi mana-mana sahaja jemaah yang akan datang buat haji. Tak kisahlah haji itu haji haji yang sesat, haji yang syirik ke, dia orang akan protect. Tiba-tiba orang Islam dia bunuh. Yang tu sebab tu bila dah dekat sangat dia tak boleh nak bunuh. Lalu termeterailah nama dia perjanjian Hudaibiyah. Maknanya orang Mekah tak serang orang Madinah, orang Madinah tak serang orang Mekah. Jadi kat situ Abdullah bin Abi Aufa ni tadi dia terbabit sama di dalam perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah itu berlaku juga Bai'atul Ridwan, yang mana apabila kita hantar kita punya ambassador, ambassador apa? Duta kan, kita untuk berbincang tu, kita hantar Osman, tapi Osman dengar-dengar macam kena bunuh. Kita hantar Osman bin Affan, lalu orang Islam berjanji setia di bawah pokok. Dinamakan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan maknanya kita kalau betul Osman mati, kita akan tebus kematian dia. Kita akan perang untuk tebus kematian Osman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan bai'ah tu tadi, sumpah setia tu tadi. Dan juga Abdullah bin Abi Aufa juga terlibat dengan perang Khaybar. Perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang yang terkenal di antara orang Islam dan juga orang Yahudi. Hari ni kalau misalnya orang-orang Palestin, tuan-tuan, orang Palestin yang kena tindas dengan orang Israel tu, antara slogan dia akan jerit Khaybar, Khaybar. Maknanya dia ingat dulu Nabi tewaskan orang-orang Yahudi di Khaybar. Dia kata Khaybar, Khaybar, kan? Jadi Khaybar juga Khaybar antara perang yang Nabi sendiri pergi. Orang-orang Yahudi ni hebat, tuan-tuan. Orang Islam waktu tu antara dia orang ni senjata waktu tu orang-orang Yahudi, dia orang ni dah ada minjanik. Minjanik ni macam yang lastik tu, lastik kan, lastik besar tu yang tarik batu, yang tu orang Arab tak pakai lagi, tapi Yahudi dah ada. Orang Yahudi yang duduk di tanah semenanjung Hijaz tu, yang atas Madinah tu, dia orang dah ada benda ni. Tapi akhirnya dia orang kalah juga dengan Nabi, kan. Allah Taala memang goncangkan hati dia orang, takut kan. Jadi akhirnya dia orang kalah jugalah. Teknologi hebat, kubu pun kebal. Kubu tu kira macam teknologi kan. Kalau kita tengok
teknologi orang-orang buat kubu ni, antara yang kuatnya Konstantinopel kan, di Turki dulu kan, berapa lapis kubu dia. Macam tu lah lebih kurang orang Yahudi kan, dia punya kubu hebat lah. Tapi akhirnya kalau Allah kata, kalau Allah goncangkan hati dia orang pun kalah tuan-tuan. Okay, nak cerita tadi pasal Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Okey, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'dhi ayyamihi, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pada sebahagian harinya, allati laqiya fiha al-adu, apabila dia bertemu dengan musuh, yakni hari nak berperang lah. Musuh ni kita tak boleh engkau musuh tak. Musuh ini apabila dia orang tu jelas-jelas memang nak lawan, nak bunuh kita, yang tu baru musuh. Jadi kalau kata Nabi SAW bertemu dengan adu, maksudnya hari nak perang. Okey, Abdullah bin Abi Aufa kata apabila Rasulullah pada hari-hari dia bertemu dengan musuh, hari berperang tu, dia kata intazara hatta malatis syams, dia akan tunggu sehingga tergelincir matahari. Maknanya kalau lambat, perang tu start lambat, matahari dah nak naik, dah nak tinggi, dah nak tinggi. Jadi Nabi akan tunggu sampai matahari tergelincir dululah, sebab bila matahari tegak tu panas lah. Jadi Nabi, sebahagian para syurah hadis, dia kata itu mungkin salah satu strategi Nabi lah. Bila matahari dah tergelincir ni, angin datang daripada sini lah, jadi saya pun tak faham kan. Jadi mungkin ada beberapa sebab lah, mungkin strategi, dan juga mungkin juga terlampau panas Nabi tak perang lah. Nabi akan bagi reda sikit, matahari dah tergelincir. Summa qama fin nasi khatiban, kemudian apabila dah nak start tu, Nabi berdiri kepada manusia khatiban, berkhutbah. Hari peperangan Nabi berkhutbah, bagi semangat kepada para sahabat. Dia kata ayyuhan nas, wahai manusia. Yang ni kita tengah baca ni, ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu, wahai manusia, jangan kamu bercita-cita bertemu dengan musuh. Wasalullahal afiyah, dan salu ni minta, mintalah Allah al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Al-afiyah adalah, apa khabar cik? Alhamdulillah sihat wal afiat kan. Afiat apa? Afiat itu kita selamat daripada bencana, sakit, selamat daripada bencana, selamat daripada musibah, itu afiat. Nabi kata jangan bercita-cita jumpa musuh, ataupun jangan bercita-cita nak berperang. Mintalah Allah al-afiyah, selamat daripada bencana. Kerana apabila perang, tuan-tuan, perang apa jadi kepada dunia kita ataupun tempat kita? Rosak tempat kita, keluarga mati, harta hilang. Orang suka ke waktu perang? Manusia suka ke, tuan-tuan? Manusia tak suka kan. Yang suka kalau dia menang, dia dapat tanah tu, dia sukalah. Tapi kalau orang macam kebanyakan orang tak suka perang. Lalu Nabi kata jangan bercita-cita nak jumpa musuh ni, nak lawan, nak perang, nak berperang ni, jangan. Dan mintalah Allah al-afiyah. Dan ini antara hadis, tuan-tuan, bukti bahawa tuduhan-tuduhan orang luar terhadap Islam, dia kata Islam ini ditegakkan dengan mata pedang. Orang kata Islam ini tersebar dengan mata pedang. Jadi ini tak betul, sebab Islam tak suka. Kita punya habitat, bukan habitat, apa nama, nature kita, keadaan kita, asal kita tak nak perang. Ini bukti dia. Islam tak suruh orang perang. Kalau ada peluang untuk aman, kita nak aman. Tapi kenapa berlaku juga perang? Kerana ada orang yang secara terang-terangan memusuhi kita. Sebab tu baru kita perang. Dia memang tak suka betul dengan kita. Dia akan kutuklah agama kita kan. Apa agama tak guna kau ni kan? Apa, dia akan musuhi agama kita, sama ada dia memusuhi agama kita ataupun dia memusuhi diri kita. And then kalau jumpa kau dan bunuh kau, okey, itu memang musuh. Perang hanya berlaku kerana itu. Tapi kalau tak ada sebab, kita tak perang. Itu
nature, asal kita sebagai orang Islam, kita suka kan aman. Sehingga kan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala apabila tengah perang ni, Allah turun ayat, Allah kata wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalaulah orang kita tengah-tengah perang ni, Allah kata tengah perang dua negara, dua kaum, kalau pihak musuh, Allah kata mereka itu cenderung macam nak berdamai, Allah kata fajnah laha, Allah kata cepat join damai tu, bagi boleh damai, wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakkallah kepada Allah. Dan Allah katakan wa yukhadi'uka, kalau dia orang itu berdamai itu sebenarnya teknik dia nak tipu engkau, Allah kata fa inna hasbakallah, cukuplah engkau Allah. Kalau dia nak tipu pun, Allah kata berdamai itu sebab nak tipu pun, Allah kata damai je. Kalau dia nak tipu pun tak apa, hasbakallah, cukuplah engkau Allah. Jadi kita tidak berperang lah, nak bagi tahu dekat sini, kita tak suka dengan peperangan. Jangan ada sebahagian kita orang muda kan, kita kena perang, kita nak perang. Tak, orang Islam tak suka perang. Tetapi tuan-tuan, kalau berperang juga, Nabi sambung fa idza laqitumuhum, tapi kalau kamu berjumpa juga dengan musuh, fa idza laqitumuhum, kalau terpaksa jumpa juga, memang terpaksa perang, dia orang ni memusuhi kita, halang kita, tak boleh nak solat, tak boleh nak mendirikan agama, dia kalau berjumpa juga, Nabi kata fasbiru, sabar maknanya tetap, jangan kita macam bila konon macam perang, bila perang dia lari, dia dulu lari, yang ni tak betul. Kalau betul berjumpa kita, fasbiru, sabar. Sabar ni maknanya ada benda yang kita terpaksa tahan. Dan Nabi bagi tahu lagi, wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannah, ketahuilah sesungguhnya syurga, tahta, di bawah zilalis suyuf, di bawah lembayung, di bawah bayangan pedang. As-suyuf maksud dia pedang. Ketahuilah, Nabi beritahu, syurga di bawah bayang-bayangan ataupun bayang-bayang pedang. Maknanya syurga boleh didapati dengan banyak cara, tetapi cara yang paling senang dan paling cepat, Nabi kata perang, jihad. Maksudnya kita berperang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah cara yang paling cepat, di bawah pedang. Maksudnya nampak dah, di bawah pedang. Kemudian Nabi SAW kata summa qal, kemudian Nabi SAW bersabda, ataupun Nabi berdoa lah. Di sini qala, kat sini maksudnya Nabi berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, munzila, penurun, ataupun zat yang menurunkan Alkitab. Alkitab iaitu kitab lah. Sama ada maksud dia adalah Al-Quran ataupun semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun. Tapi disebabkan dia tulis Alkitab, maknanya mungkin Al-Quran. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahab, dan menggerakkan ataupun menjalankan as-sahab, awan. Jadi maksud dia ni apa tuan-tuan? Wahai zat yang menggerakkan awan. Apa maksud dia? Yang menurunkan hujan lah. Apabila hujan tu nak terbentuk, awan tu bergerak, dia turun hujan lah. Mujriyas sahab. Wahazimal ahzab, dan yang ni mengalahkan ahzab. Ahzab ni pasukan, itu nama dia ahzab. Kalau satu kita panggil hizb satu. Hizb pasukan ataupun parti, itu maksud dia. Parti campur jadi ahzab. Okey, hazimal ahzab. Ihzimhum, ihzimhum maksud dia tewaskan mereka, wansurna alaihim, dan bantulah kami ke atas mereka. Siapa mereka ni? Orang-orang yang memusuhi tadi, iaitu mungkin orang kafir lah, orang-orang kafir.
tuan-tuan Jadi ini antara yang kita nak fokus tuan-tuan adalah yang bawah baris yang paling bawah ni tadi. Doa apabila kita bertemu dengan musuh. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Jadi ini sebenarnya bukan doa kunut nazilah, asalnya bukan. Kita akan perasan doa ni bila kita nak baca kunut nazilah. Kunut nazilah ni pun jadi isu 2-3 hari ni tuan-tuan. Ada dengar kunut nazilah? Kunut nazilah ni apa tuan-tuan? Kita berkunut di dalam solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kenapa kita kunut? Sebab ada musibah yang ditimpa ke atas orang Islam. Nabi kata qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqaumin au ala qaumin. Nabi doa untuk kebaikan kaum ataupun untuk keburukan kaum itu. Contohnya apabila Nabi hantar ambassador duta kepada negara untuk ajarkan Islam, tiba-tiba orang dekat situ ambil duta Nabi ni, tangkap, jadikan tawanan. Nabi marah dan Nabi kata ini musibah. Nabi bangkit, Nabi salat fardu. Kunut nazilah tak dilakukan pada dalam solat sunat, solat fardu sahaja. Jadi bila kita nak lakukan, kita pada rakaat terakhir tu, rakaat terakhir kita rukuk, kita bangkit, kita baca kunut. Kunut. Jadi ramai yang ambil lafaz ni lah. Ambil lafaz ni. Nabi doa apa tadi apabila tahu dia punya duta kena tangkap? Nabi doa Allahumma anjil Walid bin al-Walid. Allahumma anjil Walid bin al-Walid. Anjil Walid bin al-Walid. Ya Allah, bebaskan al-Walid ibn al-Walid. Jadi Nabi untuk kebaikan orang tu ataupun Allahumma alaika bil Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, engkau ambillah tindakan kepada Quraisy. Jadi lafaz doa itu sama ada nak kebaikan ataupun keburukan, itu masuk kunut nazilah. Jadi banyak orang ambil kunut nazilah ini lafaz yang ada di dalam hadis, ambil yang ni. Apa kita? Allahumma inna naj'aluka, kita baca kan? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Lepas tu mungkin ada orang sama Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab. Jadi kunut yang saya khabar tadi tu, apa nak khabar tadi? Jadi isu baru ni, iaitu adalah menteri besar yang kena tangkap kan, tuan-tuan pun tahulah kan, ada menteri besar kena tangkap. Jadi diajak masyarakat untuk berkunut nazilah kan, kunut nazilah. Jadi ini juga masalah tuan-tuan. Dia buat politik ni jangan kita bawa masuk kita kan. Sebab tu isu untuk kita kunut tu mestilah isu yang disepakati pertama, yang disepakati. Yang keduanya mesti ada orang yang kata, ada mufti yang akan bagi tahu yang ni patut kita kunut nazilah. Baru kita kunut nazilah. Jangan kita tiba-tiba buat. Kenapa kunut ni? Kita punya pemimpin, geng dia kena tangkap. Jangan tuan-tuan. Dia akan memecahkan masyarakat. Kita jangan buat benda ni. Kita jangan buat. Kalau kita nak solat kat rumah kita buat tak apalah, tapi kalau di masjid kita jangan buatlah. Tuan-tuan marah pula kan, dekat pilihan raya ni tapi benda-benda yang boleh pecahkan kita jangan buatlah. Okey, jadi ini adalah doa apabila kita bertemu musuh. Tetapi musuh kita pun saya khabar tadi, musuh yang Nabi doa ni tadi, orang yang macam mana? Orang yang memusuhi agama kita, musuhi diri kita kan. Bukan berbeza politik kan, kita doa atas dia bukan. Tuan-tuan, kalau dia betul-betul memusuhi, barulah kita doakan. Sempat kan? Okey. Ni tak sempat ni. Allahu Akbar. Kita nak masuk satu lagi tuan-tuan. Kita 8:42. 42. Allahu Akbar. Okey, tak apa, kita baca lah kot. Kalau tak habis kan, bunyi kan, kita berhenti, tak apa. Ma yaqulu, kita nak masuk bab yang baru, iaitu ma yaqulu idza khafa qauman. Apa yang boleh, bukan ma yaqulu, apa yang nak dibaca, apa yang nak dibaca idza khafa qauman, apabila dia takut dengan suatu kaum. Kita mungkin pergi tempat orang kan, orang tu mungkin berniat buruk kepada kita, apa yang boleh, apa yang patut kita baca. Nabi SAW ajarkan di dalam petunjuk baginda ini. Okey, hadis ini diriwayatkan daripada Suhaib, an Suhaib.
Suhaib ni siapa? Suhaib ni sahabat Nabi ya. Suhaib ni antara orang yang awal masuk Islam. Di Mekah lagi dia dah masuk Islam. Dia dikenali dengan Suhaib Ar-Rumi. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kot Nama dia Suhaib bin Sinan ataupun orang kenal Suhaib Ar-Rumi Okey, diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Dahulu ni cerita panjang ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dia punya teks ni, saya tunjuk dulu sebelum kita baca, mungkin tak habis Ni dia punya teks cerita dah. Yang setengah muka tadi pun dah berapa lama kan, ini pula macam ni tapi kita boleh laju, tak masalah. Okey. Kana malikun dahulu ada seorang raja, Nabi kata ni pun perkataan yang menarik juga. Malik. Tuan-tuan tengok perkataan ni, Malik. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, kita baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi ada dua bacaan di dalam surah Al-Fatihah. Khilaf ejaan tu khilaf. Sama ada maliki yaumiddin ataupun maliki yaumiddin. Kalau yang kita baca itu Malik maksud dia pemilik. Pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Tapi ada juga bacaan maliki yaumiddin dalam sebahagian qiraat maliki yau. Yang ni perkataan dia Malik. Malik maksud dia ni apa? Gajah. Gajah hari pembalasan. Dalam surah Qul a'udzu birabbin nas Malikin nas, yang tu pendek kan, Malikin nas, yang ni lah Malik. Kana Malik. Okay. Dahulu ada raja Malikun fi man kana qablakum, yang sebelum daripada kamu, wa kana lahu sahir. Raja ni dulu ada seorang tukang sihir. Jadi ini adalah amalan raja-raja tuan-tuan sebelum daripada Pak Belalang pun ada cerita benda ni kan, Nujum Pak Belalang kan, tajuk cerita Nujum Pak Belalang. Maknanya Ibi Ramli nak bagi tahu raja-raja zaman dulu memang ada ahli nujum. Tukang sihir, tukang tilik, ahli nujum. Nujum tu tengok bintang lah, apa masa depan kita macam mana kerajaan kan. Ada benda ni benda ini adalah benda-benda syirik benda-benda yang boleh kufur, yang tak boleh buat. Tapi raja-raja zaman dulu Nabi kata memang ada. Sampailah cerita Nujum Pak Belalang tu, daripada dulu sampai Pak Belalang. Sekarang tak tahulah, rasa tak ada lah kot kan. Kalau orang percaya lagi benda ni ilmu bintang ni semua, astrologi dia panggil kan. Kalau orang percaya lagi lah tuan-tuan, bodoh lah dia kan, bodoh lah kan. Macam tepi-tepi jalan kan, dia tengok memang nak tengok tangan, nak tilik tangan, kita percaya kan, bodoh lah kita. Islam memusuhi kebodohan tu. Oh ni esok anak, esok ni banyak duit ni, anak ada 5 kan, bodoh lah kita. Janganlah kita percaya benda-benda macam tu. Falamma kabura okey, jadi raja ada tukang sihir. Apabila tukang sihir ini dah tua falamma kabira ataupun kabura, dua-dua boleh baca. Apabila tukang sihir ni dah tua, dia kata kepada raja, qala lil malik inni qad kabirtu ataupun qad kaburtu, sesungguhnya aku ini dah tua sangat, aku dah tua. Fab'ath ilayya ghulaman, maka utuskan kepada aku seorang budak, u'allimuhu sihra, aku akan ajarkan budak itu sihir. Maknanya aku tengah cari menti, aku mentor dia jadi menti kan, apprentice. Maksudnya aku nak ajar dia. Fab'atha ilaihi ghulaman, lalu diutuskan kepada tukang sihir ni tadi ghulaman, seorang budak, yu'allimuhu, untuk dia ajarkan budak itu tadi. Lalu budak ni apabila on the way, fakana fi tariqihi, apabila budak ni on the way nak pergi kelas dengan tukang sihir ni tadi, idza salaka, apabila dia jalan, dia jumpa dengan rahib. Rahib ni apa tuan-tuan? Perkataan ni pun popular, rahib ini benda yang syariat dulu ada, tapi setelah Nabi datang, rahib ni dah tak ada. Rahib ni maksudnya apa? Orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Contohnya dia tak kahwin, dia tak akan memiliki barang apa-apa. Macam istilah zuhud lah, dan dia tak kahwin, dia tak apa, dia hanya nak Tuhan. Dalam Islam setelah Nabi, benda ni dah tak ada.
Sebab tu kalau kita tengok pengamalan Kristian, Kristian adalah agama yang telah diselewengkan. Asalnya Islam, ikut ajaran Nabi Isa, tapi kitabnya diubah. Tapi kalau kita perasan satu benda, dia punya paderi, antara syarat untuk jadi paderi Katolik adalah tidak berkahwin. Katolik dia punya paderi rasanya tak boleh kahwin, syarat. Jadi benda itu dipanggil rahib. Orang yang macam tu kita panggil rahib. Okey, rahib dah tak ada. Tetapi orang ini orang yang mendedikasikan dirinya untuk Tuhan, rahib. So cerita sambung balik tadi, budak ni apabila dia jalan nak pergi kat tukang sihir, dia jumpa seorang rahib. Rahib orang yang beriman dengan Allah, tetapi hidupnya hanya untuk Allah. Faqa'ada ilaihi, lalu dia pun duduk dengan rahib tu tadi, wasami'a kalamahu, dan dia dengar ceramah rahib ni tadi. Rahib ni dia ajar orang juga tentang agama. Fa'ajabahu, lalu dia kagum. Okey, fakana idza atas sahir marra birrahib, apabila dia datang kepada sahir, lalu apabila dia dah sudah tu, dia pun pergilah kepada tukang sihir. Marra birrahib, lalu dia pun berjalan dengan ke arah marra birrahib wa qa'ada ilaihi, apabila setiap kali dia nak datang, dia pun akan duduk dengan rahib. Apabila dia datang kepada tukang sihir, darabahu, jadi apabila dia dah duduk tadi, maknanya dia dah makan masa kan. Biasa sampai pukul 8, tiba-tiba sampai pukul 8.30 ni, lambik sampai. Lalu apa tukang sihir tu buat? Darabahu, dia pun pukul budak tu. Fashaka, lalu dia pun mengadu zalika ila rahib, dia pun mengadu balik dekat rahib tu tadi. Faqala, lalu rahib itu kata, kalau engkau takut dengan tukang sihir, cakaplah kepada dia, keluarga aku tahan aku. Keluarga aku tahan aku. Okey. Kalau engkau takut kepada keluarga kau pula, cakaplah, fakul, katakanlah tukang sihir yang tahan kau. Jadi dia, kalau kita nak faham cerita ni, maknanya rahib berada di tengah-tengah jalan lah. Maksudnya dia on the way nak pergi kepada tukang sihir, dia berhenti kat rahib. Lepas tu dah sudah kelas, dia patah balik, dia singgah balik dekat rahib. Jadi keluarga pun kata, biasa sampai rumah asar, sampai ni lambik ni nak dekat maghrib ni kan. Jadi cakaplah tukang sihir yang tahan. Okey. Fa bainama huwa kadzalik iz ata ala dabbatin. Okey. Apabila benda itu berterusan, satu hari dia, jadi bila ada seorang manusia ni, apabila ada dua guru yang ajar dua benda yang berbeza, satu benda yang mensyirikkan Tuhan, dan satu lagi mengajak kepada ketuhanan. Budak ni, kita tak boleh nak bersatu, jantung kita tak boleh nak taufik, dia panggil, tak boleh nak, kita tak boleh nak sekali. Dia akan ada kecenderungan salah satu, nak ikut ni ke nak ikut ni. Okey. Okey, datanglah satu kisah, iz ata ala dabbah, iz ata ala dabbatin, satu hari dabbatin azimah, dabbatin azimah, ada satu binatang yang besar, qad habasatin nas, yang telah, maksudnya binatang ini telah menahan manusia. Maksudnya mungkin binatang itu dia blok jalan lah, jalan tak elok kan, jalan adalah zaman dulu punya jalan, dia duduk dekat jalan tu, manusia tak boleh nak lalu, dia blok jalan. Siapa binatang ni kita tak tahulah kan. Ada dikatakan singa kan, mungkin macam tu lah, tapi hadis tak beritahu. Jadi kita tak apalah, binatang besar. Dah masuk ke kan? Lain macam pandang. Masuk. Okey, tak apa, kita berhenti dekat binatang ni dulu. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.